أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, saudara sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersua pada pagi yang cukup barakah ini, iaitu dalam rangka kita bersama dalam program Tanyalah Ustaz untuk edisi Selasa 14 Mac 2023 bersamaan dengan 21 Syakban 1444 Hijri. Kami bawakan kepada anda untuk sama-sama kita membicarakan topik fiqh mengisi bulan-bulan suci. Dan alhamdulillah, syukur pagi ini kita bersama dengan guru mulia kita Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Dan kita mengharapkan juga Fadil Ustaz kepada para penonton kita, sama-sama kita bersiap sedia kerana pastinya banyak topik-topik ni kita akan membicarakan tentang mengisi bulan-bulan suci, pastinya berbicara sekitar bulan Ramadan Al-Mubarak yang bakal menjelma kurang lebih beberapa hari sahaja lagi, dan pastinya setiap daripada kita mengimpikan supaya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita, menyampaikan kita wa ballighna Ramadan, disampaikan kita kepada bulan Ramadan insya-Allah. Baik, apabila kita sebut tentang mengisi bulan-bulan suci, pastinya sahabat-sahabat penonton kita yang menonton pada pagi ini, bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita, anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk jalankan tanggungjawab anda, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan live kita pada pagi ini. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran sebagaimana biasa serentak di TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan insya-Allah Ustaz, kita cuba untuk membicarakan tentang topik fiqh mengisi bulan-bulan suci ini untuk sesi kita bersama dengan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mungkin sebagai mukadimah Ustaz, ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton. Falyatafadhal mashkur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa ghaddil basari wa hifdhil lisani wa qira'atil Qur'an ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Allahumma rzuqna lailatal qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Syukran jazilan Al-Fadil Da'i Anas. Hadirin yang budiman, yang baik hati, mudah-mudahan dirahmati Allah Azza wa Jalla, diberi keberkatan di bulan Sya'ban yang penuh dengan kemuliaan, dan disampaikan ke bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Bulan-bulan suci itu ditarifkan, difahami dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Haram di sini maksudnya adalah hurmah. Hurmah yang punyai kedudukan yang mulia. Apabila diistilahkan dengan Ashhurul Hurum, ini merujuk kepada 4 bulan, iaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan ini disebut bulan-bulan suci ataupun Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang punyai kelebihan dan punyai kedudukan yang besar. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, walaupun tidak menyebut nama, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang terhormat ataupun dihormati. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Tafsir Ibn Kathir menukilkan pendapat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa dikatakan bulan-bulan haram? Bulan-bulan yang besar, kerana kezaliman-kezaliman yang dilakukan pada bulan ini besar dosanya. Seperti mana besar juga pahala kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan ini. Lalu bulan-bulan ini ditafsirkan, disebutkan secara khusus oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, az-zamanu qad istadara kahayatihi yawma khalaqas samawati wal ard. Masa itu berlalu, waktu berputar seperti mana Allah Azza wa Jalla menjadikan langit-langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran, 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram, iaitu bulan yang tinggi dan besar kedudukannya. Thalathatun mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut. Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, wal Muharram, bulan Muharram, wa Rajabu Mudhar. Dan terpisah daripada itu bulan Rajab. Rajab Mudhar sebab ada 2 kabilah besar orang Arab. Satu kabilah Mudhar, satu lagi Rabi'ah. Kaum Mudhar itu sangat memuliakan Rajab sehingga Nabi katakan Rajabu Mudhar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban, iaitu bulan Rajab berada di antara bulan Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Begitulah nama-nama bulan-bulan ini disebut yang merujuk kepada 4 bulan yang kita sebutkan tadi, punyai kehebatan, keagungan di dalamnya. Walaupun nanti kita akan fokuskan lebih kepada Sayyidus Syuhur, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, demikian antara bulan haram yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab Ustaz. Baik, pastinya ada kemuliaan dan juga keistimewaan yang tertentu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah selepas ini kita akan kongsikan. Baik Fadil Ustaz, kita ada sahabat Facebook kita yang mengajukan soalan yang pertama pada pagi ini untuk kita raikan. Razali Zali Ismail bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara bulan-bulan suci Islam, bulan manakah yang paling banyak ganjarannya untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Mohon perkongsian ilmu daripada Al-Fadhil Ustaz. Allahumma hidayatan lis-shawab. Syukran jazilan saudara Razali yang bertanya. Bulan yang memberi kebaikan yang paling banyak kepada umat ini adalah bulan Ramadan. Kerana bulan ini Allah Azza wa Jalla gandakan amalan-amalan. Di dalam riwayat menyebut man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fi ma siwah wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah pada bulan Ramadan siang dan malam sepanjang bulan, mungkin 29, mungkin 30 hari, itu satu sunat digandakan seperti pahala wajib. Kalau dia bersedekah Ustaz Anas, yang sunat itu itu seperti sedekah wajib. Kalau sedekah wajib itu namanya zakat. Pahalanya sangat besar. Sesiapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang wajib, itu digandakan menjadi 70 wajib yang lain. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi semuanya digandakan, dan ini adalah keberkatan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini yang tidak akan mungkin dikalahkan, iaitu dengan begitu tadi. Sehingga Imam Al-Busiri menyebutkan, busyra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Kegembiraan datang daripada Allah, pertolongan yang tidak mungkin dikalahkan ketika Allah memperakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan rasul yang paling mulia. Kunna akramal umami, kita menjadi umat yang paling mulia. Manifestasi
Atas kemuliaan ini berbuat sedikit amal tetapi pahala yang besar, dan dikurniakan bulan Ramadan yang penuh dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Itulah kemuliaan dan juga keistimewaan yang Allah Ta'ala letakkan dalam bulan Ramadan. Dan berikutnya, Fadil Ustaz, kita ada Zaridah Syafi'i yang bertanya di Facebook untuk soalan yang kedua pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam memenuhi amalan mulia di bulan-bulan suci, apakah yang baginda Rasulullah SAW sering amalkan dan tunjukkan kepada kita? Mohon pencerahan daripada Fadil Ustaz. Terima kasih. Dalam keladi harap dapat jumpa lagi. Dia bagi pantun 2 kerat Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan saudari Zaridah yang bertanya. Bulan-bulan yang kita sebutkan tadi, terlebih khusus bulan Ramadan, ada kelebihan-kelebihan yang tertentu, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dan praktikkan apa yang ada pada bulan itu, dan ditunjukkan untuk menjadi ittiba kepada umat ini. Sebahagian ulama mengatakan afdal untuk menunaikan umrah pada bulan Dzulqa'dah. Kenapa? Sebab ada riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan Nabi ketika nak buat umrah, Nabi akan pilih bulan ini. Bermaksud ada sesuatu kelebihan di bulan ini. Kemudian bulan Dzulhijjah ada satu ibadah yang kemuncak kepada ibadah lain. Ibadah paling utama teras solat, tapi kemuncaknya adalah haji. Sebab ibadah haji menggabungkan 3 jenis ibadah. Ibadah jusmaniyah, sihat tubuh badan. Ibadah maliyah, mesti ada wang dan kelengkapan. Dan ibadah ruhiyah, mesti ada ruh. Jadi ada orang yang mungkin dah ada sihat tubuh badan, Ustaz Anas, duit pun Masya Allah, tapi katanya tak sampai seruan lagi. Mudah-mudahan sampai seruan, mudah-mudahan. Ruh tadi tu. Nah, ada di bulan Dzulhijjah ini, iaitu ibadah haji. 1 sehingga 10 Dzulhijjah tidak ada amalan yang lebih baik kalau dilakukan dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, sehingga sahabat mengatakan walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, jihad pun kalah ya Rasulullah. Nabi kata jihad pun kalah, melainkan orang yang pergi dan dia tidak kembali lagi, maksud dia syahid. Itu orang itu lebih besar lagi pahalanya. Demikian bulan Dzulhijjah itu ada saum Arafah, puasa pada hari Arafah, dan pada bulan Muharram itu ada puasa Yaum Ashura. Pula pada bulan Rajab itu ada satu kelebihan, iaitu dimakbulkan doa pada awal Rajab itu. Al-Imam Syafi'i menyebutkan balaghana annahu kana yuqal, telah sampai pada kami dikatakan inna du'a yustajabu fi 5 layalin, doa dimakbulkan pada 5 malam. Fi lailatul Jumaah, pada malam Jumaat, wa lailatul Adha, pada malam hari raya Aidil Adha, wa lailatul Fitr, pada malam hari raya Fitri, wa awwali lailatin min Rajab, awal malam pertama bulan Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dalam 2 kitabnya As-Sunan Al-Kubra dan Ma'rifah As-Sunan wal Athar, juga disebut oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Talkhis Al-Khabir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi satu panduan kepada kita bulan-bulan dan juga hari-hari yang telah pun disebutkan yang cukup istimewa yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Jangan dilepaskan peluang tersebut. Kalau terlepas, minta ampun banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian kita bersama, dan mungkin kita doakan semoga kita direzekikan lagi melalui bulan-bulan dan juga hari-hari yang mulia tersebut, insya-Allah. Baik Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan untuk fik mengisi bulan-bulan suci. Terus setia menonton Tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika,
قل سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama Al-Fadhil guru mulia kita Ustaz Muhaddir Haji Jul untuk kita meneruskan perbincangan atau diskusi berkenaan fik mengisi bulan-bulan suci. Baik Al-Fadhil Ustaz, bila kita sebut tentang bulan-bulan suci ini, Ustaz dah sebut dah banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan kemuliaan bulan-bulan tersebut dan juga hari-hari yang baru saja Ustaz kongsikan. Baik, bila sebut pula tentang Ramadan sedikit Ustaz, sebagai ketua bulan, apakah mungkin kelebihan yang ada yang Allah Ta'ala letakkan kepada bulan Ramadan Ustaz? Masya-Allah, syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz Anas. Bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, ketua pada seluruh bulan. Tidak ada bulan yang disebut namanya secara jelas dalam Al-Quran melainkan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Al-Quran, kitab yang paling mulia, diturunkan pada bulan yang paling mulia. Di sini para ulama mengatakan satu faedah. Apa? Kitab Al-Quran itu sangat mulia, bertambah kemuliaannya apabila diturunkan pada bulan yang paling mulia. Dan bulan yang paling mulia ini bertambah lagi kemuliaannya apabila diturunkan padanya Al-Quran yang sangat mulia. Juga dikatakan kutub samawiyah, kitab-kitab langit yang lain, Zabur, Taurah, Injil, semuanya di dalam bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Satu. Yang kedua, ada satu malam yang menjadi ketua pada seluruh malam. Allah khususkan hanya dalam bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau menyebutkan dalam Fathul Bari bahawa Lailatul Qadar hanya berlaku pada bulan Ramadan. Dan ia hanya berlaku pada 10 yang akhir. Dan ia hanya berlaku pada 10 yang ganjil dalam 10 yang akhir itu. Allah. Itu bertambah-tambah kemuliaannya itu. Bulan yang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan kemuliaannya itu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bulan Ramadan ini Allah bagi antara 3 kebesaran yang ada pada bulan ini. Disebut di dalam riwayat, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futtihat abwabu al-jannah, dibuka pintu-pintu syurga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffiratis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam riwayat yang lain, wa sulsilatis syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Dibelenggu ini ada tafsiran ulama. Antara tafsirannya adalah ia dibelenggu secara hakiki, dirantai betul-betul. Yang kedua secara majazi. Pendapat yang lebih zahir seperti yang disebut di dalam Fathul Bari, betul-betul. Nah, cuma ada tafsiran ulama lagi di situ, kita akan bicarakan kemudian nanti. Di bulan ini Allah bagikan rahmat, bagikan pengampunan, bagikan kelepasan kepada sesiapa hambanya pada bulan yang mulia ini. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan di awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan pengakhirannya adalah itqun minan nar. Allah gandakan amalan-amalan yang dilakukan pada bulan ini, siang dan malamnya. Hadis sudah kita bacakan tadi, dan banyak lagi, Masya Allah, Tabarakallah, dengan kelebihan sahurnya, dengan kelebihan it'am, memberi makan pada orang yang buka puasa dan sebagainya, curahan rahmat, fuyudat, khairiyat Allah bagikan dan kumpulkan di dalam bulan
yang satu ini sepanjang malam dan harinya 29 atau 30 hari dan malam. Allahu Akbar. Kelebihan dan kemuliaan yang ada pada Syahrul Siyam, Syahrul Qiyam, Syahrul Quran, Syahrul Rahmah dan banyak lagi Ustaz nama yang tak mungkin kita dapat sebutkan satu persatu kerana kemuliaan dan kesucian pada bulan Ramadan yang mungkin tambahan kita akan kongsikan selepas ini. Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang pertama pada pagi ini untuk kita raikan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas Kamis dan juga Ustaz Muhadir Haji Jul. Saya Umar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz dah sebut tadi bulan-bulan suci ada 4 bulan selain daripada bulan Ramadan tu, semua orang tahu Ustaz ya, antara bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Soalan saya Ustaz, kadang-kadang 4 bulan yang dulu ni, Zulkaidah, Zulhijjah ni kita buat indah tak indah je, kita biarkan dia berlalu saja tanpa buat amal kebaikan yang baik. Soalan saya, apakah ia memberi kesan kepada amal ibadah yang kita buat di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita sedia maklum, bahkan tu Ustaz tadi bulan terbaik itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Umar Abdul Majid, soalan yang memberi kesan bekas kepada kita ya. Kalau kita biarkan ia berlalu ada efek tu Ustaz. Jadi kadang-kadang kita rasa macam berat nak melakukan sesuatu amal ketaatan kepada mungkin disebabkan kita mengabaikan bulan-bulan tersebut. Mungkin kesannya Ustaz. Sahih, masya-Allah, tabarakallah. Syukran jazilan Tuan Haji Umar, selalu beliau menelefon dan soalan beliau pun bagus-bagus. Alhamdulillah, soalan yang membina untuk kita fikirkan bersama permasalahan umat ini. Bulan-bulan yang kita sebutkan tadi, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, itu bulan-bulan yang suci, yang disucikan oleh Allah, bulan-bulan yang agung, diagungkan oleh Allah. Siapa kita tidak menyucikannya dan tidak mengagungkannya? Itu satu. Yang kedua, bulan Rajab itu muqaddimah kepada 2 bulan yang besar, iaitu Rajab, Syaban, Ramadan. Sehingga sebahagian ulama mengatakan begini, sesiapa yang membesarkan bulan Rajab, maka Allah akan besarkan dia dengan kurniaan di bulan-bulan seterusnya, iaitu bulan Syaban dan bulan Ramadan. Sesiapa yang mengecilkannya, Tuan Haji Omar tadi kata macam tak mengindahkannya, begitu juga takut-takut. Kalau dia tidak segera bertaubat, dia akan dikecilkan juga, maksudnya kurang mendapat kurniaan-kurniaan di 2 bulan yang selepas itu. Sebab Sayyidu Syuhur itu Ramadan. Jadi muqaddimah kepada Sayyidu Syuhur Rajab dan Syaban. Seperti Tuanku Sultan, kalau kita boleh takribkan adhan kita, ini Tuanku Sultan sebelum nak hadir ke sesuatu tempat, dihantar wakil dulu. Jadi wakil itu mesti kita hormati, sebab seperti kita menghormati Sultan, begitu juga kita hormati tetamunya ataupun wakilnya. Kalau kita tidak menghormati tetamunya, bermaksud seperti tidak menghormati Tuanku Sultan. Mungkin Tuanku Sultan akan berkata sesuatu murka dan sebagainya. Begitu juga di bulan Rajab. Sebab itu tidak ada siapa yang paling tahu hikmah dan rahsia, faedah dan kebesarannya kalau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda kalau lihat hilal di bulan Rajab, baginda terus berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Boleh dibaca fi Rajab wa Sya'ban. Ada 2 baca, sama ada isimnya munsarif ataupun tidak munsarif, itu panjanglah ceritanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu yang paling banyak ulama menggunakan. Wa balighna Ramadan. Kenapa Nabi guna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban? Kenapa barik, barakah? Sama dengan doa Nabi di awal pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sama. Kenapa? Ya Allah, berkatilah umatku di awal pagi mereka, bagi orang yang dapat bangkit sebelum subuh, dapat mengerjakan amalan sebelum subuh dan solat subuh, dan dia dapat mengerjakan amalan selepas subuh. Ini orang yang dapat termasuk dalam doa Nabi. Bermakna jangan lalukan Rajab, jangan lalukan Syaban, juga Ramadan insya-Allah, melainkan diisi dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping menghindarkan diri daripada dosa dan maksiat. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Kita perlu bersiap sedia untuk memasuki madrasah Ramadan. Semoga Allah Taala sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Baik Fadil Ustaz, kita ada soalan berikutnya daripada sahabat Facebook Laila Dila Rosa bertanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah pula untuk kita menggandakan lagi ganjaran pahala di bulan-bulan suci, serta apakah keistimewaan dan kemuliaan yang ada pada bulan tersebut? Mohon perkongsian daripada Fadil Ustaz, biar tahu jangan keliru. Fadil Ustaz. Jazakillahu khairan. Saudari ataupun Puan Laila bertanya, kita sudah sebutkan sebahagian dari kelebihan-kelebihan bulan-bulan tadi itu, dan kalau sebagai tambahan, di bulan-bulan yang mulia ini, bulan-bulan yang disebut dalam Al-Quran, walaupun tidak disebut nama, bulan tu disebut 4 dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mesti special tu. Kalau Nabi sebut tu mesti special. Adalah rahsia-rahsianya, dan kita sebutkan tadi amalan-amalan yang khusus dengan amalan-amalan yang umum. Untuk menggandakan amalan, itu kena belajar pula cara menggandakan amalan itu. Salah satunya Nabi sebut, kalau kita berzikir, maka di belakang zikir itu kita sebut sesuatu yang boleh menggandakan amalan dan pahalanya. Ustaz Anad, contoh dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika baginda keluar rumah, ketika itu giliran di rumah Ummina Sayyidatina Juwairiyah. Nabi keluar dan Nabi patah balik ke rumah untuk solat duha. Masih ada lagi Sayyidatina Juwairiyah di tikar salat. Nabi tanya, ama kunti ala al-hali allati faraqtuki iyyaha, kamu masih duduk di sini sejak saya keluar tadi, dan patah balik kembali 1 jam 45 minit lebih kurang. Anas, naam, madza tasna'in, kamu buat apa? Azkurullah, aku ingat Allah, berzikir. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki 4 kalimatin 3 marrat law wuzinat bima qultu mundzul yaum lawazanathunna. Saya tadi sebut 4 bacaan, ulang 3 kali. Kalau kata nak timbang, sama ya pahala dia. Allahu Akbar. 1 jam 45 minit tu Ustaz, dengan bacaan itu sama saja. Bacaannya ringan sekali. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ulang 3 kali, dok rasa tak sampai seminit. Sama pahalanya dengan 1 jam 45 minit. Itu kalau kita nak tahu rahsianya, dan banyak lagi antaranya dalam Al-Wirdul Latif karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, susunan beliau, itu pun datang daripada hadis. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallahi adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi adada ma baina dhalik, subhanallahi adada ma huwa khaliq. Ya Allah, sekali kami sebut pahala, bagikan mudah-mudahan pahalanya adada ma khalaqa fis sama, sebanyak mana apa yang ada di langit. Hujan tu banyak mana tak tahu. Di langit, di bumi, antara keduanya. Dan Allah mencipta apa saja makhluknya. Makhluk bukan saja yang nampak dah. Kalau kita belajar dalam sifat 20, makhluk tu apa? Masih wallah, selain daripada Allah, hatta depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, hangat, sejuk, semuanya makhluk Allah. Banyak sangatlah. Begitulah banyaknya pahala orang yang mengucapkan sebegitu. Allahu Akbar. Amal sedikit tetapi pahalanya berlipat kali ganda. Kepada siapa? Kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, kerana keberkatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ibu-ibu sekalian, beberapa hari sahaja lagi kita akan sampai kepada bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan, iaitu Syahrul Ramadan ataupun bulan Ramadan Al-Mubarak. Mari sama-sama kita terus melipat gandakan amal kita, berdoa sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan dan seterusnya dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita masih lagi para penonton bersama dengan guru mulia kita Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul untuk sama-sama kita meneruskan diskusi fik mengisi bulan-bulan suci. Ya Fadil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita Fadil Maksyah yang bertanya. Baik, Cik Fadil tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Soalannya Ustaz, apakah amalan yang sangat perlu kita praktikkan atau amalkan sebelum memasuki bulan Ramadan, dan apakah amalan yang mudah, ringan tetapi berat di timbangan amal kelak? Mohon pencerahan daripada Fadil Ustaz. Allahu Akbar, soalan cukup bagus Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Syukran jazilan saudara Fadli. Amalan yang paling perlu sebelum Ramadan. Tentang amalan ini, yang wajib-wajib jangan ditinggalkan, iaitu solat fardu itu jangan ditinggalkan. Kemudian solat sunat itu diperbanyakkan, iaitu solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Jangan tinggal 12 rakaat solat rawatib yang muakkadah. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i ada 10, iaitu 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Itu jadi 10. Dalam mazhab Hanafi ada 12, iaitu 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kita tidak perlu ikut mazhab Hanafi, kita ikut mazhab kita, iaitu 10 tadi yang muakkad tambah 2 lagi sebelum zuhur, itu yang tidak muakkad. Jadi 12, jangan tinggalkan. Nah, siapa yang melakukan ini, hadis menyebut banallahu lahu baitan fil jannah, wa fi riwayatin bunya lahu baitan fil jannah. Dibinakan rumah mahliganya dalam syurga. Tuan Guru kita Ustaz Anas Ar-Rahil Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadibi Al-Maliki rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau kata kalau ada rumah dalam syurga, takkan tuan tak ada dalam syurga. Jadi ini sebagai satu motivation. Bermaksud rumah kita dah ada, hari-hari dapat rumah dalam syurga. Kalau kita buat 12 ni tadi, jadi kita orang tuan rumah jangan tak ada. Owner. Rumah dah ada, tuan rumah jangan tak ada pula. Itu satu motivasi. Allahu Akbar. Kemudian kita belajar untuk berpuasa sunat. Ummina Sayyidatina Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat Nabi berpuasa paling banyak selain daripada Ramadan. Ramadan memang penuh, tapi paling banyak bulan Syaban. Masya Allah, kerana bulan ini diangkatkan amalan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'ul a'mal wa ana uhibbu, dan aku menyukai diangkatkan amalku wa ana sha'im, dalam keadaan aku berpuasa. Jadi mengamalkan puasa-puasa sunat. Dan kita sudah berjinak-jinak untuk pergi ke surau masjid, membaca Al-Quran. Jangan tunggu Ramadan, sekarang kita baca Quran. Di bulan Ramadan kita lebihkan lagi. Takut-takut nanti kita tak dapat khatam membaca di bulan Ramadan. Jadi itu antara amalan yang sedikit kita boleh kongsikan. Kalau dari segi bacaan, tadi kita sudah kongsikan. Banyak lagi sebenarnya, nanti ni saudara Fadli boleh rujuk kitab yang menyebut tentangnya. Banyak ulama-ulama menulis tentangnya. Hadis tentang bacaan sedikit tetapi pahala berganda. Ingin kita kongsikan satu lagi bacaan yang ringan, seringan apa yang disebut dalam hadis. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'inda ar-rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah mudah di mulut, ringan, berat dalam timbangan, disukai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Antara amalan bacaan yang boleh kita amalkan. Bila nak dibaca tu Ustaz? Mungkin sedikit tambahan Ustaz. Bila nak dibaca, bila-bila tak mengapa. Bila insya-Allah, tabarakallah. Baik, mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan sebagaimana telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Dan kita nak cerita lagi Ustaz, tambahan berkenaan dengan puasa ataupun Ramadan ni Ustaz. Sebagaimana yang disebutkan oleh banyak para ulama, cerita tentang level-level puasa, tingkatan-tingkatan puasa, ada yang namanya puasa awam dan sebagainya. Mungkin sedikit pencerahan daripada Fadil Ustaz sebelum kita memasuki fasa Ramadan Ustaz. Baik, masya-Allah. Imam Al-Ghazali, beliau hanya ulama yang mendapat title Hujjatul Islam. Hujjah kepada Islam, yang mempertahankan Islam, yang ilmunya masya-Allah luar biasa, syariat dengan hakikat. Dan ramai Syekhul Islam nama begitu, tapi tidak seorang pun yang boleh menggantikan ketokohan Imam Zainuddin Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ini. Beliau, oleh kerana beliau menguasai dua bidang, hakikat dengan syariat, beliau juga ahli fiqh, faqih yang besar,
dan ahli tasawuf yang sangat unggul. Menunjukkan beliau ini faqih yang besar. Beliau meringkaskan kitab Nihayatul Matlab karangan guru beliau Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, 40 jilid. Beliau ringkaskan jadi 8 jilid Al-Basit. Beliau tak puas hati Ustaz Anas, ringkaskan lagi Al-Wajiz, Al-Wasit. Tadi Al-Basit, ini Al-Wasit, tak puas lagi hati. Al-Wajiz 3 jilid, tak puas hati lagi 1 jilid Al-Khulasah. Beliau yang buat semua itu. Beliau menyebut tentang puasa, tak cukup beliau kata babus siyam, tak, tapi bab asraris siyam. Rahsia puasa. Tidak mungkin orang tahu rahsia kalau orang sirnya tidak hidup dalam diri. Beliau katakan puasa itu ada 3 sebagai panduan pada kita. Beliau mengatakan pertama saumul umum, puasa orang yang umum, saumul khusus, puasa orang yang khas, dan saumul khususul khusus, puasa orang yang terlebih khusus. Dia ada kupasannya. Kalau saumul umum, kafful batni wal faraji an qada'i syahwat, tak makan tak minum, tak bersama dengan pasangan di siang hari, itu saja. Tapi puasa saumul khusus ini puasa orang salih, kita nak yang itu paling kurang. Kaffus samai wal basari wal yadi wal rijli wa sairil jawarihi anil atham. Jaga pendengaran, penglihatan, jaga mulut, jaga perut, jaga kaki dan anggota badan, semuanya jangan berbuat maksiat. Dan puasa yang ketiga itu puasa para anbiya dan muqarrabin siddiqin, itu puasa hatinya daripada memikirkan hal dunia dan perkara-perkara yang tidak ada kemengena dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang puasa kita, kata beliau, puasa yang kedua tadilah puasa orang soleh. Masya-Allah, tabarakallah. Kata satu orang guru kami dulu, dia kata kalau puasa awal ni puasa budak tadika lah. Balik fikir kat puasa budak tadika. Masya-Allah, tabarakallah. Semoga Allah Taala kurniakan kita puasa martabat yang lebih tinggi daripada itu insya-Allah, iaitu puasa khusus dan juga puasa khusus al-khusus. Baik Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini, Encik Ismail Maisa. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak dan Ustaz. Okey, soalan saya begini, tanya Ustaz. Apakah hikmah dan rahsia bagi umat Islam mengisi bulan-bulan suci di akhirat kelak? Yang keduanya, bagaimanakah tata cara Rasulullah SAW mengisi bulan-bulan suci dalam kehidupan sehari beliau? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Cik Ismail Maisa. 2 soalan berkenaan dengan hikmah dan bagaimanakah Rasulullah SAW mengisi bulan-bulan tersebut, Ustaz. Alhamdulillah, syukran jazilan Tuan Haji Ismail, soalan yang sangat baik. Bagaimana Nabi mengisinya sudah kita sebutkan tadi, beberapa amalan baginda, dan secara umum memang baginda tidak perlu menunggu 4 bulan suci ini. Baginda kalau beristighfar paling kurang 70 kali. Satu riwayat 100 kali. Itu istighfar, bukan istighfar daripada dosa. Sebab baginda maksum, tidak berdosa. Istighfar itu apa? Takut-takut baginda, takut-takut tak ingat Allah. Walhal baginda tanamu ainuhu wala yanamu qalbuhu. Mata katup tapi hati sentiasa ingat Allah. Sehingga guru mulia kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadi Al-Maliki bagi satu faedah. Kata beliau, selepas kita solat, kan kita sebut astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bermaksud Nabi pun sebut begitu. Beristighfar lepas solat, bukan kata buat maksiat. Itu nak menunjukkan nilai istighfar itu. Ada orang yang beristighfar daripada maksiat, ada daripada takut-takut terlupa pada Allah. Begitu jugalah faedah ketika baginda keluar daripada bilik air, baginda mengajar kita membaca ghufranakallahumma dhahaba anni al-adha wa afani. Keampunanmu, apakah dalam tandas baginda melakukan dosa dan kesalahan? Tidak sama sekali. Abadan. Tetapi takut lupa pada Allah, takut. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sudah sebutkan tadi beberapa amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pahala dan hikmah di hari akhirat sudah pasti. Sesiapa yang mengamalkan sesuatu yang bernilai kebaikan akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Jadi sesiapa yang menghidupkan 4 bulan ini dan juga Ramadan dengan amalan yang baik sudah pasti mendapat ganjaran di sisi
Allah Subhanahu wa taala di dunia juga di hari akhirat. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan dan mengambil peluang untuk kita menggandakan amal kita, khususnya pada bulan-bulan telah pun disebutkan oleh Fadil Ustaz. Dan kita ada soalan yang berikutnya, Fadil Ustaz. Intan Zurina Abdul Razak bertanya, Pak Ustaz, sebagai orang awam, isu utama yang bermain di fikiran adalah yang mana satukah amalan sunnah, yang mana satu pula bid'ah di dalam bulan-bulan suci ini, dan bagaimanakah kami sebagai orang awam mahu mengatasi masalah ini, kerana di antara para asatizah juga ada pendapat yang berbeza-beza. Terima kasih Ustaz. Jadi ini satu polemik juga yang perlu diluruskan Ustaz. Soalan yang sangat baik dan penuh keinsafan daripada Puan Intan. Mengamalkan sesuatu, ada kata ini sunnah, ada kata ini bid'ah dan sebagainya. Kita sebagai orang awam dan siapa pun mesti ada ilmu dalam perkara ini. Itu satu. Jadi tambahkan diri dengan ilmu, hadir ke majlis-majlis ilmu, para ulama, asatidah, baca buku-buku tentang perkara-perkara sebegini. Satu. Yang kedua, apapun kalau dalam masyarakat ada permasalahan, hendaklah kita rujuk kepada pihak yang berautoriti. Kalau secara individu mungkin boleh pergi kepada ustaz-ustaz yang berkenaan. Kalau tidak, terus sahaja pergi kepada mufti-mufti yang dilantik dalam negara kita ini. Sudah pasti. Kenapa? Negara kita ini berpegang dalam akidahnya, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asyairah dengan Al-Maturidiyah. Dari segi fiqh kita bermadhab Syafi'i, tanpa kita menolak pendapat-pendapat lain dalam madhab, kita raikan. Dari segi tasawuf kita berpegang kepada Al-Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Al-Imam Al-Ghazali. Itu jelas. Kerana itu apapun yang mungkin ada qil wa qal daripada siapa pun, rujuklah kepada mufti dan jabatan-jabatan Islam setiap negeri yang berautoriti. Baik, dan bila sebut tentang polemik ni Ustaz, ada satu cara ataupun satu contoh diberikan oleh satu orang guru kami lah. Disebut, dia kata apa, kalau doktor sebut ambil 2 sudu tu, bukan kita ambil sudu tu bawa balik. Nak memahami konteks hadis dan juga Quran ni tak boleh secara literal, secara zahir. Ini perlu kepada penjelasan. Itu juga yang diajarkan oleh Fadil Ustaz dan juga kepada para penonton Tanya Ustaz khususnya. Jadi banyak lagi akan kita kongsikan. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita telah pun bersiaran untuk pagi ini membicarakan topik fiqh mengisi bulan-bulan suci. Dan pastinya bila kita semakin hampir kepada bulan Ramadan, banyak perkara-perkara yang perlu sama-sama kita teliti. Dan juga jangan lupa kepada yang masih ada qada puasa Ustaz. Kita nak kempen juga kepada mereka yang masih ada ganti puasa. Jangan lupa untuk menggantikan puasa kita, hutang yang wajib dibayar. Dan kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Muhadir Haji Jol, guru kita, untuk kita meneruskan. Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita untuk kita raikan. Baik, Sirna yang bertanya. Baik, soalannya Ustaz, keterujaan menyambut kedatangan bulan Ramadan semakin dirasai oleh semua segenap lapisan masyarakat umat Islam. Dan bagaimanakah, soalannya Ustaz, yang boleh dilakukan oleh ibu bapa dalam mempersiapkan anak-anak supaya bulan suci tersebut terisi dengan amalan yang baik yang berganda pahalanya, bukan semata-mata menahan diri daripada lapar dan dahaga sahaja, kerana bulan tersebut merupakan bulan yang penuh dengan barakah. Mohon penjelasan daripada Fadil Ustaz dalam konteks ibu bapa nak tarbiyah anak-anak ni Ustaz untuk bulan Ramadan. Insya-Allah. Alhamdulillah, bagus sekali soalan daripada Sirna tadi itu. Bukan hanya memikirkan diri sendiri yang teruja. Saya suka sangat perkataan teruja tu, saya suka. Terus saya teringat dengan guru mulia kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadi Al-Maliki, juga Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Mereka mengatakan orang kalau teruja nak berbuat kebaikan, lepas satu solat nak lagi solat, macam ini tadi nak menunggu, itu tanda baik, tanda orang yang beriman, seronok. Tapi kalau rasa lemah, kalau rasa kurang semangat, takut-takut, maafnya,
orang munafik. Allah. Sebab orang munafik tak berapa suka perkara-perkara sebegini. Alhamdulillah, sebab itu saya suka Puan Sirna tadi sebut begitu. Tambah lagi beliau sebut bagaimana nak tarbiyah anak-anak tadi itu. Bukan saja puasa tak makan minum, tapi tahu ganjarannya. Satu, tauladan daripada mak bapak. Itu sangat penting sekali. Kalau mak bapak tunjukkan yang bukan saja tak makan tak minum, tapi solat, baca Quran, berzikir, anak-anak bila lihat dia akan tanya, nah, kenapa ni Abi, kenapa ni Ummi? Situ kita explain pada mereka, bertambahlah ilmu mereka. Yang kedua, kanak-kanak tadi, walaupun kanak-kanak tidak wajib puasa, tapi mesti kita suruh mereka untuk berpuasa juga. Dia diqiaskan, kata ulama, pada solat. Ketika solat, Nabi sebutkan muru auladakum bis salah wa hum abna'u 7 sinin. Suruh anak solat umur 7 tahun. Tapi kalau mereka tak solat, jangan pukul. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Umur 10 tahun pukul, tapi pukul yang ghair mubarrih, yang jangan sampai berdarah, sampai menyakitkan, dan pisahkan tempat tidur mereka. Ulama katakan ini juga qiyas kepada puasa. Bukan solat je kita suruh, puasa pun begitu juga. Umur 7 tahun, anak Ustaz Anas nak masuk sekolah dah tahun 9, masya-Allah. Kita suruh. Bukan kata kena tunggu balik dulu 12 tahun, tak, suruh. Tapi kalau mereka tak buat tu, tak mengapa dulu, kita ada cara-caranya. Jadi kerana itu kita, walaupun anak-anak tadi tak wajib, tapi kalau mereka mumayyiz itu sudah sah, dan mereka itu naklah diajar melalui tauladan yang baik daripada ayah dan ibu. Betul. Kalau ibu bapa, Ustaz, mungkin sedikit tambahan, jenis memberikan ganjaran. Contoh kalau puasa sehari bagi RM10 dan sebagainya, mungkin sedikit penjelasan, Ustaz. Masya-Allah. Kalau tujuannya baik, tidak mengapa. Galakan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat yang tadi untuk mendidik. Cuma jangan dibiasakan. Takut nanti dia berpuasa nak duit saja. Tapi insya-Allah mak ayah ibu kita yakin faham benda ni, Ustaz. Nanti kita sebutlah, nanti ayah bagi ni untuk ni je tahu. Nanti sebenarnya kita kerana Allah, begitu. Jadi hukumnya harus kerana niat yang baik. Betul. Tapi dan jangan memaksa budak tersebut kalau dia tak mampu, Ustaz. Baik. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berikutnya, Ustaz, mungkin sebagai tambahan kita boleh kongsikan juga kepada para penonton, mungkin ada yang bertanya-tanya tentang bagaimanakah generasi-generasi yang terdahulu ataupun kesungguhan golongan salaf dalam membaca Al-Quran, khususnya sebelum Ramadan, persiapan mereka dan ketika memasuki madrasah Ramadan, Ustaz, persediaan golongan salaf. Masya-Allah. Golongan salaf ini golongan yang terawal, iaitu golongan sahabat dan golongan tabi'in. Mereka kurun yang sangat bagus sekali yang Nabi puji, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun kurunku, kemudian yang selepasnya, kemudian yang selepasnya. Mereka itu menjadi suri tauladan semua dalam bab ibadah itu semua. Jadi kita, yang ditanya oleh Al-Fadhil Ustaz Anas tentang baca Quran. Kalau di bulan Ramadan ni, masya-Allah, tabarakallah, sangat luar biasa. Kita ambil beberapa riwayat tentang mereka itu. Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, beliau seorang tabi'in, beliau mengatakan tentang Al-Imam Al-Aswad ibn Yazid, tokoh tabi'in, kana Al-Aswad yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatin. Imam Al-Aswad ibn Yazid mengkhatamkan Quran bulan Ramadan 2 malam. Malam pertama, malam kedua selesai 30 juzuk. Luar biasa sekali. Al-Imam Mujahid, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak sekali pada setiap malam. Allahuakbar. Maksudnya 30 kali khatam. Bukan 30 juzuk ni, 30 kali khatam. Satu khatam 30 juzuk. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man disebut oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, guru kepada Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahawa kana Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu yakhtimul Quran fi kulli syahr Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Abu Hanifah khatam Quran bulan Ramadan 60 kali khatam. Allahuakbar. Siang sekali khatam 30 juzuk, malam 30 juzuk. Imam Malik bin Anas
Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, Imam Ibnu Abdul Hakam mengatakan, kana Malikun, Imam Malik, idza dakhala Ramadan, bila masuk Ramadan, yafirru min qiraatil hadith wa mujalasati ahli al-alam wa aqbala ala tilawatil Quran. Beliau tak riwayatkan hadis, tak ajar hadis sepanjang Ramadan, dan tak berdiskus bermuzakarah dengan para ulama, melainkan menumpu baca Quran sahaja. Guru beliau pun begitu juga, Imam Az-Zuhri. Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam Manaqib Syafi'i, berkata Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid kepada Imam Syafi'i, sami'tu Al-Humaidi yaqul, aku mendengar Imam Al-Humaidi mengatakan, kana Syafi'i yakhtimu fi kulli syahri Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Syafi'i khatam Quran pada bulan Ramadan 60 kali khatam. Itu di bulan Ramadan. Pernah sekali Imam Abu Hanifah di akhir hayat, beliau seperti dibawa oleh pihak penguasa lah, dalam arti kata ditangkap sebegitu. Lalu ketika mereka masuk dalam rumah, Imam Abu Hanifah bagi amaran, Ustaz Anas, hampa boleh pijak tang mana pun di rumah saya, tapi jangan pijak tang ni. Pasal tang ni saya khatam 7,000 kali Al-Quran. 7,000 kali Al-Quran daripada Fatihah sampai An-Nas. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Khairatul Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Kalau ini kepada tabi'in dan tabi' tabi'in, bagaimana sahabat? Wala siyama, sudah tentu lebih banyak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan dan semangat kepada kita untuk kita belajar berusaha mencontohi golongan yang terdahulu, insya-Allah. Baik, berikutnya Ustaz, kita ada Jura Azlin Sufyan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, bagaimanakah untuk kita kekal istiqamah melakukan ibadah tanpa mengkhususkan pada bulan-bulan suci itu sahaja? Mohon pencerahan, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru sedikit daripada Ustaz. Masya Allah, soalan yang sangat baik tentang istiqamah. Nabi pernah dilihat sahabat beruban rambut baginda. Lalu Nabi ditanya kenapa? Lalu baginda menjawab, syayyabatni Hud. Surah Hud itu telah menyebabkan rambutku beruban. Kenapa? Sebab ada arahan daripada Allah, fastaqim kama umirta, hendaklah kamu istiqamah atas apa yang diperintahkan. Bermakna istiqamah ini bukan mudah. Jadi kerana itu istiqamah itu, nak istiqamah, satu, mesti tahu amalan itu apa fadilat, apa ganjaran, apa kelebihan, apa rahsianya. Yang kedua, hendaklah kita melihat orang yang istiqamah untuk kita ikut. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kamu ikut orang-orang yang mulia walaupun tak seperti mereka 100%, tetapi mengikut mereka satu kejayaan. Yang ketiga, membaca kisah-kisah orang yang istiqamah. Yang keempat, berada dalam kelompok orang-orang yang baik, orang-orang yang istiqamah, supaya kita juga beristiqamah. Yang penting ada ilmu. Dan kenapa disebut bulan-bulan khusus tadi itu? Untuk lebih lagi. Tapi selepas daripada itu kita sudah terbiasa menjadi suatu kebiasaan, maka mudah untuk kita berbuat amal itu walaupun selepas bulan-bulan yang khusus tadi. Allahu Akbar, insya-Allah, tabarakallah. Dan mungkin selepas ini Ustaz, kita ceritakan sedikit, kita mengambil kesempatan dalam tayangan Ustaz ini tambahan berkenaan dengan persediaan-persediaan lain untuk kita memasuki bulan Ramadan. Sedikit ulang kaji sama-sama, kita akan ikuti apakah yang disebutkan dengan puasa yang sebenar-benar puasa, tentang Ramadan di sudut bahasa dan istilah. InsyaAllah kita akan kongsikan selepas ini juga berkenaan dengan fiqh mengisi bulan-bulan suci. Kita akan tamat di TV3 dan kita akan sambung siaran lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kembali bergabung di TV9 selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru min
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. Alhamdulillah, kembali dalam Tayarlah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru tuan-tuan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali dalam lanjutan 30 minit siaran tambahan untuk kita meneruskan perbincangan fik mengisi bulan-bulan suci. Dan kita masih lagi bersama guru mulia kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul untuk sama-sama kita meneruskan dengan kita raikan Ustaz soalan yang berikutnya yang telah pun dipaparkan di skrin di Facebook pada pagi ini. Kita ada Rosdin Samah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang muskil dan keliru Ustaz. Mengapakah bulan Ramadan yang mulia tidak termasuk dalam 4 bulan yang suci? Mohon pencerahan dan penjelasan daripada Fadil Ustaz. Soalan yang baik daripada saudara Rosdin. Kenapa Ramadan tidak disebut sebagai 4 bulan tadi itu? Kaedah menyebut sesuatu yang tidak disebut bukan maksudnya tak termasuk. Malah kadang-kadang yang tak disebut itulah yang paling hebat, lebih daripada tadi. Jadi walaupun tidak disebut secara 4 bergilir begitu, tetapi riwayat-riwayat hadis menunjukkan bahawa memang bulan ini, iaitu bulan Ramadan, bulan yang lebih daripada 4 bulan tadi itu. Kenapa? Sebab kelebihan yang ada pada bulan ini disebut dalam hadis yang banyak. Ada ulama buat simpulan, menyimpulkan, merumuskan Ramadan itu kelebihannya ada pada mana? Ada pada huruf Ramadan itu sendiri. Ra, ridwanullah, keredaan Allah. Keredaan Allah lebih besar daripada syurga. Wa ridwanum minallahi akbar. Sebab itu keredaan itu ada dalam bulan Ramadan dengan para manusia, para hamba Allah melakukan amal kebaikan kepada Allah dengan pelbagai macam amalan. Itu ra. Mim, mahabatullah anil usah. Mahabatullah anil usah. Orang-orang yang nak berbuat maksiat cenderung hatinya untuk kembali kepada Allah. Kerana ramai dan orang melakukan amal budiah secara kolektif di bulan Ramadan ini. Kalau puasa tu semua puasa, kecuali yang tak boleh puasa lah. Kalau tarawih tu ramai yang tarawih, baca Quran ramai, bertadarus dan sebagainya. Jadi kecenderungan orang nak berbuat dosa tu jadi menjadi kecenderungan dekat kepada Allah. Itu mim. Kalau dad, damanullah, jaminan daripada Allah. Allah menjamin, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah hanya, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis yang lain, man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam, iaitu solat tarawih dengan keimanan dan dengan pengharapan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Itu dhaman. Dhaman maksudnya jaminan Allah bagi pada sesiapa yang dikehendaki olehnya. Alif, ulfatullah, kelembutan Allah. Allah sangat lembut dan Allah memang latif. Tetapi Ramadan lebih banyak diampunkan dosa, lebih banyak dianugerahi, dikurnia. Dan yang akhir, nun, nurullah, nur, cahaya Allah. Cahaya Allah daripada hati orang-orang yang beriman, yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yang beristighfar kembali padanya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ra, ridwanullah, mim, mahabatullah anil usah, dad, damanullah, alif, ulfatullah, nun, nurullah. Ridwan, keredaan Allah, kecenderungan untuk dekat pada Allah bagi orang yang melakukan maksiat, jaminan daripada Allah, kelembutan Allah, dan nur daripada Allah untuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan. Allahu Akbar, insya-Allah, tabarakallah. Dan terima kasih kepada yang bertanya dan mudah-mudahan terjawab soalan yang telah pun diajukan. Dan berikutnya kita ada Al-Fadhil Ustaz, kita ada pemanggil yang berikutnya iaitu Robizan Abu Bakar yang menanti di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya Ustaz, bagaimana bagi soalan rumah tu, dia nak mesti masa bulan-bulan cuci dia dengan macam nak ngaji, tapi ada halangan macam nak pergi masjid,
macam jaga anak tak boleh. Itu soalan saya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Robizan Abu Bakar yang bertanya mewakili kaum wanita. Ini masya-Allah mereka sangat mengimpikan untuk beramal sebagaimana orang lelaki, tetapi terkadang ada masa dan ketikanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan seperti waktu-waktu yang tidak suci dan sebagainya, haid dan sebagainya. Mungkin sedikit bagaimana nak beramal juga Ustaz. Masya-Allah. Soalannya sangat baik. Tujuan untuk beramal, tetapi halangan nak pergi mengaji ke masjid, tapi ada anak-anak dan sebagainya. Tidak mengapa puan, terus saja di rumah. Sekarang kita ada online, mengaji secara online, tadarus online, tu bagus sekali, dan isikan dengan amalan-amalan yang boleh menambahkan juga pahala. Contohnya kita baca buku-buku amalan, guru-guru kita ada buat buku-buku amalan, nak baca buku-buku, baca amalan-amalan yang ada dalam itu. Sekali-sekala setelah kita baca tu, kita baca Quran pula. Kemudian kita uruskan anak-anak ini juga dengan niat yang baik, membantu suami menjaga anak-anak ini juga adalah satu yang memberikan pahala yang besar. Karena itu kalau isteri membantu suami dalam bab dakwah, dia juga dapat pahala seperti suami itu. Walaupun duduk dekat rumah, tapi dia iron jubah, dia atur serban dan sebagainya, memudahkan urusan dakwah suami, dia juga dapat pahala. Dan menjaga anak-anak, menjaga rumah, itu semua adalah amanah. Lalu pahalanya besar juga di situ, insya-Allah tidak ada terkurang, dan setiap satu itu ada ruang untuk menambahkan ibadah dan pahala. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Dan dalam keadaan uzur yang tidak dapat beramal, mungkin ada sedikit amalan yang mungkin boleh dikongsikan kepada sahabat muslimat di luar sana Ustaz. Sahih. Walaupun tidak boleh berpuasa, yang namanya haid, yang namanya nifas, wiladah, itu namanya al-mani'u syar'i, penghalang dari segi syarak. Walaupun kuat tubuh badan, tapi bila dah datang haid memang tak boleh dah. Apakah itu bermakna tertutup pintu pahala di situ? Tidak. Bolehlah kita beramal dengan zikir-zikir, tapi dengan niat zikrullah. Kemudian buat sesuatu yang boleh menambahkan pahala, menyediakan makanan untuk suami, anak-anak, membersih rumah supaya suami balik rumah jadi suka dan tenang, dan buat sesuatu yang berbentuk amal ibadah, mungkin menulis, mungkin apa-apa sahaja yang tidak melibatkan membaca Al-Quran, yang boleh menjadikan ia jalan untuk kita juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada sahabat penonton kita untuk kita terus istiqamah dalam beramal, terutamanya apabila sampai kepada bulan Ramadan. Dan berikutnya Ustaz, kita ada soalan lagi daripada sahabat Facebook Johara Abu Bakar yang bertanya, "Hello, Assalamualaikum Ustaz." Dia kata, jika seseorang itu melakukan amal soleh di bulan-bulan suci, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pula, dia kata Ustaz, jika seseorang itu melakukan dosa ataupun kemaksiatan di bulan syuci, adakah dosa juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan daripada Fadil Ustaz. Syukran jazilan Johara. Tentang persoalan ini sudah kita sebutkan di awal tadi itu. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Kathir dalam kitab tafsir Ibn Kathir, beliau menukilkan pendapat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan 4 bulan yang kita sebutkan tadi, kalau buat amal besar pahala, tetapi kalau buat dosa juga besar dosanya. Sebab itu zaman dahulu orang-orang Arab, mereka suka berperang, suka bergaduh, tapi mereka bersetuju, sepakat, masuk saja bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab, itu genjatan senjata, tidak ada peperangan. Malah mereka tidak memburu binatang pada ketika itu, sebab memburu binatang kan nanti akan menumpahkan darah dan akan menyebabkan kematian. Pun mereka tidak lakukan. Jadi bulan ini, 4 bulan ini bulan perdamaian, sehingga mereka boleh berniaga, bercucuk tanam, menjualkan hasil mahsul, dan mereka sepakat siapa yang nak menodai bulan ini dengan buat benda-benda berperang ke membunuh, orang itu akan dihukum dengan hukum yang seberat-beratnya. Apa yang mereka buat ini Allah nilai. Buktinya Allah sebutkan, ja'alallahu al-ka'batal baital harama qiyaman lin-nas wasyahral harama wal hadiya wal qala'id.
Allah telah menjadikan Kaabah rumah suci tempat manusia berkumpul, menjadikan bulan-bulan haram sebagai waktu yang aman dari peperangan. Maksudnya Allah akui haiwan hadyu sebagai penyempurna kekurangan ibadah haji dan qalaid sebagai jaminan keamanan ketika mereka keluar daripada bumi Makkah. Allah perakui akan pengorbanan ataupun kesepakatan yang baik tadi itu, tidak berperang di bulan-bulan yang tadi. Allahu Akbar, insya-Allah, tabarakallah. Dan semestinya bila kita sebut tentang Ramadan juga Ustaz, nanti kita nak kongsikan sedikit kepada para penonton tentang Lailatul Qadar Ustaz. Malam yang dinantikan insya-Allah selepas ini kita akan kongsikan, terus setiap menonton. Baiklah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Alhamdulillah, kembali dalam Tayla Ustaz, biar tahu jangan keliru, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus bersama dengan kami, dan kita masih lagi berbicara berkenaan dengan fiqh mengisi bulan-bulan suci bersama dengan Fadil Ustaz Muhadir Hadijul, guru kita. Dan para penonton, pastinya banyak lagi soalan yang mungkin tak sempat untuk kita kupas, kita jawab berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini. Tetapi ala kulli hal, tidak mengapa, mungkin pada edisi yang akan datang kita akan sambung ataupun bicarakan lagi. Dan untuk minit-minit akhir ni Ustaz, mungkin kita boleh kongsikan lagi soalan berkenaan dengan tadi diajukan banyak tentang puasa, tentang bulan-bulan suci dan sebagainya, dan kisahnya Ustaz tentang Lailatul Qadar. Sedikit Ustaz, panduan untuk memburu Lailatul Qadar dan juga kelebihan-kelebihan dan juga kaedah untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar, sedikit daripada Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz Anas. Lailatul Qadar, malam yang khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun amalan yang dilakukan dalamnya itu akan digandakan pahala seperti melakukannya 1000 bulan, sama ada kita tahu ataupun kita tidak tahu. Sebab itu jangan lepaskan peluang ini. Satu. Yang kedua, ini rahmat kepada umat. Sebab ketika Allah menyebutkan Lailatul Qadar, Allah gunakan muannats, iaitu Lailatul Qadar, tidak disebut Lailul Qadar. Tetapi ketika menyebut malam Isra dan Mi'raj, Allah tak gunakan lailah tapi lail. Subhanalladzi asra bi'abdi lailan dengan mudzakkar. Tapi ketika menyebut lailah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa bezanya? Kalau lail sebahagian malam, para ulama mengatakan Isra dan Mi'raj itu berlaku 1/3 malam yang akhir. Disebut oleh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatut Tauhid. Juga disebut oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani dalam kitabnya Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam. Ini cuma berlaku tak sampai 5 jam. Itu di akhir sahaja. Al-Imam Al-Busiri menyebutkan thumma yarudduhu minal arash qabla ayya berudal farash. Allah turunkan, kembalikan daripada arash sebelum tempat pembaringan itu jadi sejuk. Lailatul Qadar, Allah tak guna lail tapi lailah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailah itu daripada maghrib sampai ke subuh. Itu rahmat Allah. Apapun yang kita lakukan Ustaz Anas, antara waktu maghrib ni sampai ke subuh, Allahu Akbar, semua bernilai 1000 bulan. Sebab itu paling kurang macam mana? Nabi sebut paling kurang. Sayyidina Abu Hurairah menyebut secara marfu' bahawa baginda menyebutkan, man sallal isya al-akhirah fi jama'atin fi Ramadan faqad adraka lailatul qadri. Siapa yang solat isyak, maksudnya solat isyak berjamaah
dia sedar ke tak sedar, kalau malam tu Lailatul Qadar dapat juga pahalanya. Allah. Itu kalau maghrib, kalau tarawih, kalau qiyam itu lebih lagi. Bagaimana nak mencarinya? Nabi suruh kita cari. Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari. Taharra ni begini. Taharra ni kalau pihak keselamatan nak tangkap penjenayah, dia bukan terus tangkap. Survey dulu 2-3 minggu. Kat mana jalan keluar masuk. Nampak je kelibat, terus celapak, terus tangkap terus. Cukup. Cakap tu. Itu maksudnya jangan lepas peluang. Itu namanya taharra. Bersungguh-sungguh maksudnya. Memburu. Saya suka perkataan memburu tu. Lailatul Qadar 10 yang akhir. Nabi sayang dispesifikkan lagi. Taharra Lailatul Qadri fil witri. Allah. Minal ashril awakhir min Ramadan. Tadi 10 yang akhir. Ini witir. Hadis yang lain pula Ustaz Anas 27. Allah. Dispesifikkan itu. Sebab itu mazhab Hambali mengatakan ia berlaku malam ke-27 dan mazhab Hambali kata tak berubah-ubah setiap tahun. Maintain. Sebab itu kalau pergi Makkah Madinah malam 27 tu kita pergi tengok lagu mana. Sebab bagi mereka tak berubah-ubah. Mazhab kita Asy-Syafi'i berubah-ubah. Sebab itu kita kena tahu malam Lailatul Qadar. Sebab kalau malam ni 23 contoh, tahun ni, tahun depan tak 23 dah. Jadi carilah ia pada malam-malam yang ganjil. InsyaAllah sebahagian ulama sufi dan para asatidah kita ada kaedah-kaedah. Ini mudah-mudahan adapun hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan pengalaman dan testimoni berjaya Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil Haji Tukinun di talian. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Saya hormati Ustaz Mahathir Jul dan Dai Anas. Ya, Haji Tukinun, silakan. Haji Tukinun, persoalannya macam ni Ustaz dan Dai. Bulan puasa ni kebanyakan kita lah, dia mengejar pada saat-saat hari malam Lailatul Qadar, malam 10, malam ganjil dan malam sebagainya Ustaz. Ya. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz, macam mana Ustaz kalau ialah saya dan jamaah-jamaah yang lain kita buat nak cari malam Lailatul Qadar tu, jangan cari 10, jangan cari ganjil, tapi kita ambil kalau start daripada 1 hari bulan Ramadan, kita buat sampai akhir. Maknanya tak ada miss Ustaz. Jadi kalau kita makna menembak mesti kenalah pasal tak miss kan. Jadi macam mana pandangan itu Ustaz? Boleh ke ataupun maknanya kalau boleh lah, kalau boleh bangun, kalau tak boleh bangun maklumlah manusia ni kadang-kadang janji je Ustaz tapi tak tepati. Itu saja soalannya Ustaz. Nak minta pandangan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Terdengar suara semangat tu Haji Tukinun. Insya-Allah soalan yang cukup bagus. Nak beramal dalam keadaan nak istiqamah tu susah insya-Allah. Daripada awal sehingga akhir. Kadang-kadang ada orang pecut awal, last kali ni dia slow sikit dan sebagainya. Sedikit pandangan pada Ustaz. Alhamdulillah Tuan Haji Tukinun yang selalu menghubungi kita dekat sini. Jazakallahu khairal jaza. Ini dalam istilah fiqh disebut ihtiyat. Ihtiyat ni berhati-hati. Nah, ketika seseorang mungkin fokus pada 10 yang akhir aja, insya-Allah Tuan Haji Tukinun dengan jamaah tak kira. Bermula daripada 1. Itu sangat bagus sekali. Bermula daripada 1 sebab memang ada pendapat Ustaz Anas yang mengatakan ia bukan sahaja dijumpai pada malam akhir. Tetapi juga malam-malam yang lain. Wallahu alam, itu pengalaman yang Ustaz Anas sebut tadi tu. Jadi kalau dah bermula daripada malam yang pertama, insya-Allah sudah pasti tidak terlepas. Cuma bila dah mula malam pertama tu, malam yang ke-10 terakhir itu lebih lagi kita fokus. Jadi sangat bagus, saya ucap tahniah kepada Tuan Haji Tukinun dan para jamaah, dan sepatutnya kita lakukan begini juga sebagai ihtiyatan, suatu langkah berhati-hati insya-Allah supaya tidak terlepas daripada mendapat Lailatul Qadar itu. Baik. Jadi mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita. Dan bila sebut juga tentang bulan Ramadan Ustaz, antara perkara yang perlu sama-sama kita perhalusi ialah ilmu yang berkaitan dengan puasa dan sebagainya, hukum hakam yang berbangkit tentang puasa. Mungkin sedikit penjelasan dan juga sebagai ulang kaji kepada kita bersama tentang puasa dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa Ustaz. Alhamdulillah. Saya sangat gembira sekali Ustaz Anas tanyakan soalan ini. Ini memang sangat core sekali. Betul. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubad menyebutkan faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu.
Sesiapa yang beramal tanpa dengan ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Ini kesan kalau kita tidak belajar hukum hakam tentang puasa, tentang solat dan sebagainya. Nah, umpamanya makan ketika orang azan, dalam mulut duk ada makanan lagi, tak apa kalau kita buang sekali lagi membazir, itu masya-Allah. Nah, batal puasanya. Sebab tak tahu tadi tu. Betul. Jadi kena mengaji hukum hakam itu balik. Bukan sahaja mengaji tentang hukum hakam, tetapi tentang perkara-perkara batin. Betul. Contohnya perkara yang membatalkan pahala puasa. Walaupun puasa tak batal, tapi pahala puasa itu batal, malah berdosa. Contoh, mengumpat orang. Allah. Ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang berpuasa perempuan, tak tahan nak buka puasa tapi nak minta izin dengan Nabi. Nabi izinkan, tapi Nabi suruh bawa satu bekas. Kedua-duanya muntah, kedua-duanya dengan daging, dengan darah yang memenuhi benjana itu. Orang hairan sebab keduanya berpuasa. Lalu apa yang berlaku? Nabi katakan, hatani samata amma ahallallahu lahuma waftarata amma harramallahu alaihima. Kedua-duanya berpuasa daripada sesuatu yang dihalalkan untuk keduanya. Oleh kerana puasa tak boleh makan, tak boleh minum lah, walaupun halal. Tapi kedua-duanya membatalkan pahala puasanya, malah berdosa kerana melakukan sesuatu yang diharamkan ke atas keduanya. Rupa-rupanya kedua-duanya mengumpat orang lain. Jadi ini ilmu zahir, ilmu batin, fiqh dengan tasawuf. Naklah kita mumpuni dan kita mantapkan dalam rangka menghadapi Ramadan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita, sama-sama kita teruskan menuntut ilmu, belajar dan terus belajar, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal kita, khususnya berpuasa pada bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Baik Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, sedar tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita dalam Tanya Ustaz pada pagi ini untuk fik mengisi bulan-bulan suci, mungkin sebagai 3 pelantikan akhir untuk diskusi sepanjang kurang lebih sejam setengah ataupun 2 jam ini Ustaz, mungkin sebagai pelantikan. Baik. Hendaklah kita penuhi diri dengan ilmu dalam menghadapi Ramadan dan puasa, supaya kita tahu dari segi zahir dan segi batin, dan juga mengetahui besar dan keagungan bulan yang bukan bulan sebarangan ini. Sebab itu ada penyair mengatakan, Ramadhanu tajalla wa batasama tuba lil abdi idza ghatanama arda maulahu bimaltazama tuba lin nafsi bitaqwaha. Ramadan akan menjelma dengan senyuman. Beruntung orang yang mengambil peluang beramal dalamnya. Beruntung jiwa-jiwa yang dia iltizam dengan suruhan Tuhannya, dan beruntunglah jiwa-jiwa yang mendapat takwanya. Sebab tujuan daripada Ramadan dan puasa itu adalah la'allakum tattaqun, bertakwa. Mudah-mudahan Allah menerima insya-Allah amalan kita, puasa kita dan semuanya, dan menjadikan kita orang yang diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan terakhir kita minta Ustaz tutup di pagi Syaban ini Ustaz dengan sedikit doa, semoga Allah taala memberkati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Qur'an ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Allahumma rzuqna lailatal qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Muhadir Haji Jul, guru kita, untuk perkongsian pada pagi ini fik mengisi bulan-bulan suci. Semoga Allah Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat. Baik, esok sebagaimana biasa Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita akan kembali bersama dengan Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Fadil Ravi Abdullah, dan juga moderator Da'i Hakim sahabat saya untuk topik ibadah, iaitu Jumaat dan Al-Kahfi. Jam juga waktu yang sama esok hari dalam Tanya Ustaz
biar tahu, jangan keliru. Terima kasih untuk tontonan perempuan pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, semoga kita berjumpa lagi dan semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan Al-Mubarak dan dipertemukan dengan malam Al-Qadar. Amin, Allahumma amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuh kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa tawassul. Amin amin rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik.